Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan saingan Piala Asia 2023. Menjelang pertemuan pertama skuad Harimau Melaya menentang Jordan dalam kumpulan E awal pagi esok, keupayaan skuad bimbingan Kim Pan-gon akan menjadi fokus utama setelah diundi bersama pasukan yang menghuni kelompok ranking 100 terbaik dunia. Sentuhan magis Pan-gon sejak mengambil alih skuad kebangsaan pada 2022 menyaksikan anak buahnya terus melangkah keputusan positif. Sebelum kehadiran Pan-gon, Harimau Melaya berada di ranking 154 dunia dan kini dengan resipi baharu jurulatih kelahiran Korea Selatan itu, Malaysia telah naik ke ranking 130. Dalam beberapa perlawanan yang dilalui sebelum ini, skuad Harimau Melaya telah menewaskan beberapa pasukan di ranking lebih tinggi, antaranya India dan Kyrgyzstan, selain berjaya mengikat pasukan China dan Syria. Perkembangan positif itu sudah pasti disusuli harapan tinggi peminat tanah air untuk melihat skuad negara melakukan kemenangan dalam aksi menentang Jordan di Stadium Al-Janoub Doha awal pagi esok. We already play with same level of Jordan in 6 game last few months. So according to this result, we describe about our target. So tomorrow, we wish tomorrow is the new history day. We can beat Jordan. Biarpun sukar, namun ia tidak mustahil berdasarkan momentum yang telah ditampilkan pasukan negara setakat ini. Kemenangan mampu meningkatkan motivasi pemain negara untuk menghadapi Bahrain dan sudah tentunya Korea Selatan selepas ini. Sementara itu, dua jaringan bekas penyerang Liverpool, Takumi Minamino, membantu Jepun bangkit menewaskan Vietnam 4-2 pada aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Al-Tumama. Skuad kendialan Hajime Moriyasu tidak menunggu lama untuk berada di depan apabila Minamino mencetak gol pertama seawal minit ke-11. 5 minit berselang, Vietnam berjaya menyamakkan kedudukan hasil tendakan Nguyen Din Bak. Vietnam kemudian terus mewujudkan Jepun dengan jaringan Pham Tuan Hai minit ke-33. Jepun bagaimanapun merapatkan kedudukan sebelum rehat. Sekali lagi, hasil jaringan Minamino. Di babak kedua, Jepun terus melebarkan jurang dengan 2 lagi gol dicetak Kaito Nakamura dan Ayase Ueda. Jepun akan membuat perhitungan dengan juara 2007, Iraq pada aksi kedua kumpulan, manakala Vietnam akan bertemu Indonesia pada 19 Januari. Bagi aksi kumpulan C, Emirat Arab Bersatu UAE memulakan kempen Piala Asia dengan kemenangan 3-1 ke atas Hong Kong. Pada pertembungan di Stadium Antarabangsa Khalifa, naib juara edisi 1996 itu mendahului 1-0 pada separuh masa pertama. Ia disempurnakan Sultan Adil Alamiri menerusi sepakan penalti minit ke-34. Hong Kong bangkit menyamakkan kedudukan selepas 4 minit babak kedua bermula menerusi Philip Chan Siu Kuan. Minit ke-52, rempatan Zayed Sultan kembali menjarakkan jaringan. UAE dihadiahkan penalti kedua pada masa kecederaan yang disempurnakan Yahya Al-Ghassani. Sekaligus mengesahkan kemenangan bergaya pasukan. Skuad UAE seterusnya akan berdepan Palestin yang tumpas 1-4 kepada Iran pada perlawanan seterusnya. Biarpun kejohanan badminton terbuka Malaysia telah berakhir semalam, aksi hamba pemain negara di gelanggang sendiri terus menimbulkan kebimbangan, apatah lagi menjelang Sukan Olimpik Paris 2024 Julai depan. Turut meluahkan kekecewaan adalah Menteri Belia dan Sukan Hanayo. Tentu pasti kecewa kerana ini adalah tahun kedua di mana perlawanan akhir tak ada atlet kita. Saya hanya nak semua atlet podium kita, bukan saja untuk badminton, kerana sekarang kita dah sign bentuk gaji, kontrak dengan semua atlet. Mereka mesti melihat bahawa latihan sahaja tidak cukup. Semua rakyat Malaysia mendoakan, mereka nak tengok hasil. Keputusan paling mengecewakan adalah pemain perseorangan utama negara Rizzi Jah yang terkandas seawal pusingan pertama. Ia diikuti kecederaan yang dialami Ng Zi Yong, memaksanya menarik diri ketika beraksi di set pertama.
Nasib sama juga menimpa bergu wanita utama Pearly Tan M. Tina yang tumpas kepada pasangan China di pusingan pertama. Pencapaian terbaik kem negara adalah menerusi dua bergu lelaki Aaron Chia, So Woo Yik dan Hong Yu Sin, Teo Yi yang mara sehingga suku akhir. Selepas ini, pemain negara akan beraksi di terbuka India yang bermula esok. Proses perobohan Stadium Shah Alam bagi pembangunan Kompleks Sukan Shah Alam KSSA tidak akan menggunakan peledak maupun bom. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syarif berkata proses itu sebaliknya akan dilaksana secara manual dan mengambil masa yang panjang. Menurut Datuk Seri Amiruddin, proses itu akan dilakukan selepas urusan pengalihan substesen Tenaga Nasional Berhad. Yang kedua, kita juga tengah selesaikan isu substation. Di sana ada substation TNB. Substation TNB itu membekalkan tenaga untuk stesen 13. Sekarang kita sedang ubah aliran tu, kalau tak nanti the whole stesen 13 akan bergelap lah sebab kita nak robohkan stadium. Jadi hal itu saya ambil pertimbangan dulu lah. Lepas tu kita tak buat dia. Kelulusan telah diberikan oleh pihak oleh pihak ABSA. Maknanya tengah proses alihan TNB tu lah. Kena tengah deal dengan TNB untuk alihkan. Sebenarnya kalau kita buat baru, dia akan ambil masa lagi setahun baru kita boleh roboh. Jadi kita alihkan dulu lah. Projek KSSA membabitkan kawasan seluas 76.08 hektar dijangka siap menjelang 2026. Beliau berkata demikian selepas menyampai amanat tahun baru 2024 di Shah Alam. Perkembangan Liga Perdana Inggeris, Manchester United gagal menyambut kehadiran pemilik bersama baharu kelab itu, Jim Ratcliffe, ke Old Trafford dengan kemenangan apabila sekadar terikat 2-2 menentang Tottenham Hotspur awal pagi tadi. Beraksi di hadapan penyokong sendiri, skuad kendalan Erik ten Hag mendominasi perlawanan di babak pertama, membuka tirai jaringan seawal minit ketiga menerusi Rasmus Højlund. Kelebihan itu tidak bertahan lama apabila pelawat berjaya menyamakan kedudukan hasil jaringan Richarlison pada minit ke-19. Marcus Rashford kembali meletakkan The Red Devils pada minit ke-40 sebelum menutup babak pertama perlawanan dengan keputusan 2-1. Kira-kira seminit selepas masuk separuh masa kedua, Spurs kembali mengikat kedudukan menerusi jaringan Rodrigo Bentancur dan keputusan 2-2 kekal sehingga whistle penamat. Keputusan itu menyaksikan Spurs mengutip 40 mata di kedudukan kelima Liga, manakala United naik ke tangga ke-7 dengan 32 mata. Sekian Stadium RTM dan berita perdana dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Otto Othman, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Inform